Aduh, saya pegang je lah. Tak boleh saya pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diizinkan Allah untuk kita menyambung semula majlis ilmu kita setelah kita bercuti hari raya Ramadan. Kita ada dulu bercuti hari raya Syawal dah habis. Malam ni malam 10 ni, 10 Zulqaidah. Sebulan lagi kita jumpa hari raya lagi Aidil Adha insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus kurniakan kepada kita umur dan kesihatan. Yang lebih penting daripada itu ialah nikmat iman dan Islam serta hidayah yang mendorong kita untuk terus dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kembali kepadanya dalam keadaan muttaqin, husnul khatimah insya-Allah. Dan malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab terjemah Al-Hikam. Sambungan kepada tajuk hawa nafsu bagaikan lapangan untuk perjuangan. Tajuk tu ada di muka surat 276 dan malam ini kalau tak salah saya di muka surat 277 pada perkataan tidak mungkin dapat terlepas dari belenggu hawa nafsu. Situ ya. Tidak mungkin dapat terlepas dari belenggu hawa nafsu. Maknanya hawa nafsu itu memang akan sentiasa mempengaruhi kita. Itu maksud tidak mungkin terlepas dari belenggu hawa nafsu. Kenapa tak mungkin lepas? Sebab hawa nafsu itu memang sesuatu yang ada dalam diri kita. Allah ciptakan hawa nafsu itu ada dalam diri kita. Tapi tidak mungkin seorang terlepas dari belenggu hawa nafsu kecuali, ini yang kita nak fikirkan betul-betul sebab kita nak terlepas. Kecuali dengan memperhatikan dan melaksanakan ajaran-ajaran syariat lahir dan batin. Dia ada dua syarat kalau nak terlepas daripada belenggu hawa nafsu. Cuma mungkin timbul soalan, perlukah Ustaz kita lepaskan diri dari belenggu hawa nafsu? Jawapannya ya. Maksud terlepas dari belenggu hawa nafsu yang bersifat dengan asal ia diciptakan oleh Allah. Hawa nafsu ni Allah Subhanahu wa taala ciptakan sifat asalnya sentiasa nak mengajak, menarik kita kepada perkara kejahatan. Allah yang sebut, kita tak boleh tak percaya kan. Allah kata innan nafsa la'ammaratun bis-su'i. Sesungguhnya nafsu itu sifat asalnya sentiasa nak menyuruh, mengajak kita untuk buat benda yang tidak baik. As-su' itu as-sayyi'at, yang tidak baik. Kalau bahasa kita mudah, mengajak kita buat dosa ajalah, besar atau kecil tak kira. Tapi sifat hawa nafsu nak ajak kita buat dosa. Dan dia sebut dulu mungkin kenapa Allah jadikan hawa nafsu. Sebab itu ingat tajuk kita, hawa nafsu bagaikan lapangan untuk perjuangan. Sebab hidup ini perjuangan. Di mana kita nak berjuang? Di dunia yang nak kita lawan ialah hawa nafsu. Tak mungkin lepas daripada dikongkong atau dikuasai oleh hawa nafsu kecuali dengan memperhatikan. Memperhati itu maksudnya
belajar dan perhatikan betul-betul apa yang kita belajar. Memperhatikan lebih daripada sekadar belajar biasa. Memperhatikan dan melaksanakan. Belajar, perhati, faham, tapi tak laksana tak jadi. Melaksanakan ajaran-ajaran syariat lahir dan batin. Kita kena belajar betul apa-apa ajaran yang ada dalam syariat Islam. Yang paling penting ialah akidahnya, kemudian fiqahnya dan akhlaknya. Pelajari, perhati dan amal. Kemudian ajaran syariat itu bukan saja yang zahir tetapi juga yang batin. Yang zahir ini sembahyangnya, puasanya, hajinya itu zahir. Yang batin untuk apa kita lakukan yang demikian? Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang demikian kita lakukan semua syariat zahir itu tanpa ada niat untuk riya, untuk takabur, untuk bangga diri dan sebagainya ya. Kita perhati dan praktikkan syariat Islam itu tanpa mengurangi atau berlebihan, tanpa cuai dan malas. Bila dah kita faham syariat Islam itu, kita hayati tanpa berlebihan. Berlebihan pun tak boleh, cuai pun tak boleh ya. Jadi kita mesti hayati ia seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan yang demikian, insya-Allah kita boleh terlepas dari belenggu hawa nafsu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laksanakan amal perbuatan itu setakat tenagamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu menerima dan memberi pahala. Pahami hadis ini betul-betul ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Aisyah, laksanakanlah amal perbuatan sekuat tenagamu. Cuai tak boleh. Lebih daripada yang semampu kita buat pun Allah tak suruh. Itu maksud. Sekuat tenagamu, sesungguhnya Allah tidak jemu menerima dan memberi pahala. Selagi kamu boleh buat itu dengan keadaan yang baik, zahirnya, baca Quran itu, ikut tajwid itu semua zahirnya. Buat dengan baik dan juga niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala, itu batinnya. Laksanakan yang demikian ini sekuat tenagamu, sebab Allah tidak jemu memberikan pahala hingga kamu jemu beramal. Kalau kamu dah jemu beramal tu Allah tak berilah ya. Cuma kita dan seutama-utama amal perbuatan itu ialah yang terus menerus. Yang di kitab boleh tengok ya, dalam kurungan selepas terus menerus dia guna istilah dawam. Dawam itu bahasa Arab. Bahasa Melayu terus menerus, yakni dawam, dilakukan meskipun sedikit. Khairul amal adwamuha, kata Rasulullah, wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang sedikit tetapi berkekalan. Wa in qalla, jika sedikit sekalipun. Banyak tapi tidak berkekalan, itu bukan yang terbaik. Yang lebih baik banyak dan berkekalan. Jadi kalau banyak akhirnya kita jemu, langsung tak nak lah. Ya, langsung tak nak. Orang kata i'tikaf itu sunat. Dia pun i'tikaf 3 hari 3 malam tak balik i'tikaf dalam masjid. Lepas tu dia jemu lah i'tikaf 3 bulan tak i'tikaf lagi dah. Lebih baik dia i'tikaf sehari 2 jam misalnya, tapi hari-hari dia amalkan yang demikian. Dia mengaji Quran, cantik dia mengaji dengan tajwidnya, dengan tarannumnya. Elok betul. Tak henti-henti. 24 jam mengaji, lepas tu jemu. Lebih baik 1 hari dia mengaji 2 muka surat, kemudian dia buat ibadat yang lain dan berterusan, itulah amalnya. Jadi khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang kita lakukan secara berterusan, jikalau sedikit sekalipun. Cuma hadis ni jangan salah gunalah. Apa salah awak nampak dari dulu macam tu je, tak tambah-tambah. Kan Nabi kata khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal tu berkekalan walau sikit. Ada orang dulu sembahyang berjamaah ni maghrib isya. Dia daripada dulu macam itulah. Ada orang dulu maghrib isya tambah subuh.
Kemudian zuhur asar itu kadang-kadang ada. Maksudnya kita kena pergi kepada yang lebih baik. Itu. Kemudian lebih baik amal ini terutamanya ibadat-ibadat khusus itu dia bergantung pula kepada keupayaan dan kelapangan masa yang ada pada kita. Mungkin dulu kita tak sempat nak sembahyang berjamaah setiap waktu sebab kita bekerja. Mana nak mampu kan? Tapi bila dah kita masuk dalam kumpulan hari ini tadi 29 Mei ni hari lansia. Bukan lansia. Bahasa Indonesia lansia itu orang lanjut usia. Hari orang lanjut usia sedunia sebenarnya hari ini tadi 29 hari bulan Mei. Jadi bila dah masuk kumpulan lanjut usia tu kita ada banyak masa. Waktu itu tentulah berbeza kan kalau dulu kita tak sempat nak ngaji Quran pagi-pagi. Sebab kita nak pergi bekerja. Sekarang ni ada masa kita mengajilah. Jadi maknanya dulu ibadat kita dengan melaksanakan tanggungjawab cari nafkah. Ibadat kita sekarang untuk itu sebab kita dah bersara mungkin tidak lagi. Maka ibadat kita tambah dalam perkara yang lain. Sebab itu tadi Aisyah menyatakan kita laksanakan amal ibadat itu sekuat yang boleh. Allah tak pernah jemu untuk beri pahala sehingga kamu jemu. Itu yang dalam hadis itu dia kata jangan kita keterlaluan sehingga akhirnya kita jemu. Sebab itu di akhir yang dia sebut sebaik-baik amal ialah yang berkekalan walau sedikit. Abul Qasim Al-Qushairi berkata, hakikat membunuh hawa nafsu itu ialah apa makna kita ni disuruh bunuh hawa nafsu? Apa hakikat membunuh hawa nafsu? Hakikat membunuh hawa nafsu itu ialah lepas bebas dari tipu dayanya. Bukan langsung tak ikut kehendak hawa nafsu, tapi maksud membunuh hawa nafsu lepas bebas dari tipu dayanya dan tidak memperhatikan sesuatu yang timbul daripadanya. Kerana apa dia kata tidak memperhatikan sesuatu yang timbul daripadanya? Kerana sifat asal hawa nafsu tadi saya kata. Kalau timbul dari hawa nafsu, biasanya benda itu bukan benda yang baik. Sebab itu dia kata hakikat membunuh hawa nafsu ialah lepas bebas dari tipu dayanya dan tidak memperhatikan sesuatu yang timbul daripadanya dan menolak segala pengakuannya. Pengakuan hawa nafsu ni biasanya pada yang tidak baik juga dan tidak bingung yakni sibuk untuk mengaturnya dan tetap menyerahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan usaha ikhtiar dan kehendak sendiri. Kita kena lepaskan ya, bukan tidak berusaha dan berikhtiar, tapi maksud melepaskan usaha ikhtiar dan kehendak sendiri ini. Dalam kita berusaha dan berikhtiar, kita kena ingat kepada akidah bahawa yang memberi kesan ialah apa yang dikehendaki oleh Allah. Kerana kalau kita berpegang kepada hawa nafsu, nanti kita salah. Kita kata saya dah usaha, saya dah ikhtiar, saya mesti dapat. Itu hawa nafsu tu. Itu hawa nafsu. Itu yang kadang-kadang kita salahkan. Apa pasal pula saya tak dapat? Saya dah usaha, saya ikhtiar, sungguh-sungguh pula. Nabi pula kata man jadda wajada. Siapa yang bersungguh dia dapat. Man jadda wajada itu ialah kaedah umum. Insya-Allah usaha sungguh-sungguh dapat. Tapi ada ketikanya kita kena ingat. Sebab itu kita kena kaitkan dengan akidah. Akidah menyatakan tidak akan memberi kesan pada berhasilnya sesuatu kecuali kehendak dan kuasa Allah. Itu sebab dikata di sini dan tetap menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan usaha ikhtiar dan kehendak sendiri sehingga lenyap dan putus sama sekali pengaruh hawa nafsu itu terhadap kemanusiaannya. Bila orang dah putus pengaruh hawa nafsu, dia akan syukur di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan tidak berusaha dan berikhtiar, tapi kita lepaskan usaha ikhtiar kita kepada kehendak Allah. Kita berusaha berikhtiar kenapa? Adakah kerana ia beri kesan? Tak. Kerana Allah Subhanahu wa taala suruh. Jadi dalam keadaan begitu, kita tidak akan rasa kecewa apabila kita tidak capai matlamat. Tapi kebiasaannya, kalau kita bersungguh-sungguh
lakukan sebab, insya-Allah kita akan berjaya. Sebab itu saya sebut kebiasaan sahaja. Tetapi ingat, ada ketikanya Allah nak menguji kita, usaha ikhtiar kita sebaik mungkin tapi tidak berhasil. Di situ kita ingat, jangan terpengaruh kepada hawa nafsu. Kalau terpengaruh kepada hawa nafsu, nanti kita akan menyesal dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisa-sisa yang berupa gambaran kerangkanya, maka itu tidak berbahaya. Ini yang saya kata tadi kan di atas tu tadi, dia kata kita hendaklah berusaha sekuat tenaga untuk supaya kita lepas daripada dibelenggu oleh hawa nafsu. Dan di awal tadi saya sebut, bukan kita buang seluruhnya keinginan hawa nafsu. Sebab memang Allah jadikan kita ada hawa nafsu. Kita bukan macam malaikat. Jadi sebab itu di sini dia sebut ya, adapun sisa-sisa yang berupa gambaran kerangka hawa nafsu, maka ia tidak berbahaya. Taklah berbahaya. Keinginan hawa nafsu lah yang menyebabkan kadang-kadang kita bekerja kuat kerana kita nak hasil yang banyak. Tapi kerja kuat untuk dapat hasil yang banyak, kerana kita tidak dibelenggu oleh hawa nafsu, kita tidak akan kerja kuat pada perkara yang menghasilkan rezeki yang haram. Kita kerja kuat pada perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jalan untuk membunuh hawa nafsu yang dapat segera mencapai hadratil Quds. Sebab itu dia kata maksud membunuh tadi, kita boleh lawan pengaruh dia. Demikianlah jalan mana tadi ya? Maka itu tidak. Demikianlah jalan untuk membunuh hawa nafsu yang dapat segera mencapai hadratul Quds, yakni tempat yang suci luhur. Maksud hadratul Quds itu ya, kita dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari sentiasa ingat kepadanya, yang sesuai dengan tuntutan syariat dan hakikat yang menjadi pelita bagi tiap salik. Salik orang yang dalam perjalanan mendekati Allah, yang menempuh jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebab itu kalau nak kepada kesimpulan, pada saya kita ambil pada perkataan dia tadi, iaitu dengan meneliti dan menghayati syariat Islam zahir dan batinnya. Pelajari, teliti, fahami, hayati ajaran Islam. InsyaAllah kita sampailah kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang diajar dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Rasulullah berpesan kepada Abu Zar untuk membaca. Ini satu daripada amalan untuk kita boleh mengawal pengaruh hawa nafsu. Nabi SAW berpesan kepada Abu Zar Al-Ghifari, kata Abu Zar, kata Rasulullah, wahai Abu Zar, banyaklah membaca, kepada Abu Zar untuk banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Cuma satu je lah ya. Bila Nabi pesan kepada Abu Zar ni dia orang Arab. Dia baca je dia fahamlah maksud dia tu. Tetapi kita ni bukan orang Arab. Tidak cukup sekadar baca. Fahami maksudnya, sambil itu kita hayati apa ya maksud daripada perkataan la haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah kalau kita rajin baca dan kita hayati maksudnya, satu, kita tidak akan jadi sombong dan ujub kalau kita berjaya. Sebab kita ingat la haula wala quwwata, tidak ada daya dan upaya illa billahi, melainkan dengan bantuan dan pertolongan Allah. Kita tidak akan jadi orang yang takbur dan ujub bila berjaya. Dan kita tidak akan jadi orang yang kecewa dan putus asa dari rahmat Allah kalau kita gagal. Sebab kita ingat, saya ini tidak berjaya sebab memang saya bukan ada daya, bukan ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Waktu itu kita tidak kecewa kalau gagal setelah kita berusaha sungguh-sungguh. Dan kita usaha sungguh-sungguh, berjaya betul kita. Kita tidak akan jadi sombong dan angkuh sebab kita ingat kepada maksud la haula wala quwwata illa billah. Sebab tu saya kata, baca, fahami maknanya dan ingat selalu apa yang dimaksudkan daripadanya. Ya, kalau tidak, dia tidak memberi kesan.
Cuma bila saya tak beri kesan, nanti ada orang tanya, Ustaz, dia tak dapat pahala tak saya? Jawapannya ia dapat. Sebab la haula wala quwata illa billah itu adalah satu daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pindah kepada perkataan yang kedua di bawah tajuk hawa nafsu bagaikan lapangan untuk perjuangan, ya. Yang tadi itu adalah huraian kepada laula mayadinun nufus. Perkataan kedua oleh Syekh Ibn Athaillah di bawah tajuk hawa nafsu bagaikan lapangan untuk perjuangan. Kata Syekh Ibn Athaillah, ja'alaka fil alamil mutawassiti baina mulkihi wa malakutihi liyu'allimaka jalalata qadrika baina makhluqatih wa annaka jawharatun tantawi 'alaika asdafu mukawwanatih. Saya ulang, ya. Ja'alaka fil alamil mutawassiti baina mulkihi wa malakutih liyu'allimaka jalalata qadrika baina makhluqatih wa annaka jawharatun tantawi 'alaika asdafu mukawwinatih. Kita tak faham apa-apa pun tu, ya. Kita tengok terjemahan dia. Kata Syekh Ibn Athaillah, ini bukan hadis Nabi, ya, kata seorang ulama besar. Allah sengaja menempatkan engkau, wahai manusia, dalam alam yang pertengahan antara alam al-mulk, itu dipanggil al-alamu baina mulkih. Alam al-mulk, maksud alam mulk ini alam dunia, dan alam malakut, yakni alam ghaib. Allah letak kita ni, manusia ni, sifatnya di antara alam dunia dan alam ghaib. Kenapa Allah letak begitu? Untuk memberimu pengetahuan tentang kebesaran kedudukanmu di antara semua makhluk. Kerana Allah nak beritahu kita ni adalah makhluk hebat banding dengan semua makhluk yang lain. Kerana kadang-kadang yang kita jadi tak tentu arah, tak tentu pasal, orang kata, sebab kita tak tahu siapa kita. Kalau kita tahu siapa kita, insya-Allah kita akan jadi baik. Yang jadi masalah kita tak tahu apa pasal dia buat perangai macam tu. Dia tak sedar ke dia tu imam? Sebab tak sedar siapa dia. Apa pasal dia buat macam tu? Dia tak sedar ke dia orang tua? Orang akan kata, mengapa kita jadi tak betul? Jawapannya ialah kerana kita tidak sedar siapa kita dan di mana kita berada. Sebab itu Syekh Ibn Athaillah nak beritahu kepada kita, Allah dia kata sengaja menampatkan engkau dalam alam yang pertengahan antara alam dunia dan alam ghaib. Alam makhluk biasa dengan alam malaikat. Itu satu. Kenapa? Untuk memberimu pengetahuan tentang kebesaran kedudukanmu di antara semua makhluk. Kita ni makhluk lebih. Jangan fikir kita ni sama macam binatang. Jangan fikir kita ni sama macam malaikat. Tak. Kita jauh lebih mulia dari binatang. Bahkan kita boleh jadi lebih mulia daripada malaikat. Jadi kita kena tahu. Seperti Quran sebut, nanti akan disebut dalam huraian sedikit. Kan Allah kata walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami muliakan anak Adam. Allah beritahu, kamu hai manusia jangan fikir kamu sama dengan binatang, dan kamu jangan fikir kamu itu hina sangat berbanding dengan malaikat. Kami muliakan anak Adam. Allah tak suruh pun Nabi Adam sujud kepada malaikat, tapi Allah suruh malaikat sujud kepada Adam setelah Allah menciptakan Adam. Nampak tak tu? Jadi Allah tempatkan supaya kita sedar kedudukanmu antara semua makhluk. Itu satu. Dan bahawa engkau, supaya kita sedar bahawa kita ini sebagai permata. Makna hebat itu. Itu yang disebut annaka jawharatun. Jawharah itu batu permata. Dan engkau adalah sebagai permata diliputi, dikelilingi oleh wadah tempatnya yang berupa alam ini. Wadah tu bekas. Alam ni tempat kita. Kita ni bagai permata yang Allah letakkan di alam ini. Jadi pengarang nak beri kita kesedaran. Kerana kalau kita sedar, insya-Allah kita akan buat pembetulan. Saya ni dah kahwin.
ada anak 3, tentu tak boleh buat perangai macam zaman bujang dulu. Nampak tu? Dia dah sedar dah tu. Yang jadi masalah dia tak sedar, anak 5 dah dia macam orang bujang. Itu yang jadi kelang kabut. Dia tak peduli anak, tak beli. Sebab itu Allah nak beritahu, kamu tu wahai manusia, makhluk hebat yang aku letakkan di alam dunia ini seperti batu permata yang terletak dalam wadah tempatnya dan tempat kamu di alam ini. Jadi itu perkataan pertama dia. Saya kata tadi, kenapa kita perlu atau tidak sedar siapa kita? Jawapannya, kita sangat perlu sedar siapa kita. Ya. Kemudian tengok huraian dia ni, agak panjang juga huraian dia. Abul Abbas Al-Marsi rahimahullah berkata, isi alam ini semua bagaikan hamba tunduk padamu hai manusia. Isi alam ni semuanya bagaikan hamba tunduk kepada kamu. Bila sebut isi alam ni, selain daripada kita, isi alam lah. Binatang isi alam, malaikat isi alam, pokok-pokok isi alam, cuaca, udara, bukit, semua itu isi alam. Laut itu isi alam belaka. Isi alam ini, dia kata, bagaikan hamba tunduk padamu hai manusia. Sedang engkau hanya hamba Allah Ta'ala semata-mata. Kamu ingat, kamu tu hamba Allah, kamu bukan hamba alam. Itu yang Allah nak ingatkan. Yang jadi masalah dalam hidup ni, kadang-kadang kita fikir kita ni hamba alam. Itu yang jadi kadang kita rasa kita hamba harta, lupa kepada Allah. Pasal harta tak ada jadi masalah. Kita ni hamba kepada minat. Selalu orang kan, awak tak boleh tinggal ke Ustaz? Tak tinggal ke benda ti? Awak tu dah ada isteri, kat rumah dah ada, tak boleh tinggal. Ini hobi saya loh Ustaz. Hobi itu bukan Tuhan kepada kita. Dia adalah alam. Jadi kita kena sedar di mana kita. Itu yang disebut di sini. Saya ulang ya. Kata Abul Abbas Al-Marsi rahimahullah, isi alam ini semuanya bagaikan hamba tunduk padamu hai manusia. Sedangkan engkau hanya hamba Allah Ta'ala semata-mata. Kita ni hamba Allah. Sebab itu apapun tuntutan alam, jangan dilaksanakan kalau ia bercanggah dengan tuntutan Allah. Ya. Isteri misalnya, dia sangat disuruh taat kepada suami. Sehingga Nabi menyatakan, kalau aku boleh menyuruh makhluk ini sujud kepada sesama makhluk, manusia boleh sujud pada manusia, aku suruh isteri sujud kepada suami dia. Tapi tak boleh. Maka dengan yang demikian, walaupun kita suami ni hebat, kita tak boleh suruh isteri kita buat benda haram. Kalau kita suruh, dia tak boleh tunduk pada perintah kita. Sebab kita hanya boleh jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itu dia nak peringatkan kita tu ya. Baik. Tersebut dalam kitab-kitab Allah yang terdahulu. Bila sebut yang terdahulu itu Taurat, Injil, Zabur. Hai anak Adam, maksudnya ayat ini ada dalam kitabullah sebelum dari Al-Quran. Hai anak Adam, akulah Allah, kepentinganmu dan keperluanmu. Apa maksud akulah Allah, kepentinganmu dan keperluanmu yang tidak dapat engkau abaikan? Maknanya Allah beritahu, hai anak Adam, akulah Allah, tempat kepentinganmu, tempat keperluanmu, kamu sentiasa memerlukan aku, yang tak boleh kamu tinggal abaikan. Jangan abaikan aku. Kerana itu, tetaplah engkau pada apa yang engkau perlukan itu. Tetaplah engkau kepada mendekatkan diri kepadaku sebab kamu perlukan aku. Baik. Yang terdapat dalam kitab-kitab dahulu sebelum dari Quran, ada di dalam Quran. Dan kita hafal surah itu, kita hafalkan surah Qul Huwallahu Ahad. Perkataan Allahus Samad yang bermaksud Allah tempat bergantung, itulah juga yang dimaksudkan dengan yang dia kata terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Seakan-akan Allah berfirman begini, kata Allah, hai anak Adam, akulah keperluanmu atau kepentinganmu yang tidak dapat engkau abaikan. Jangan abaikan aku. Kerana itu tetaplah engkau
pada apa yang engkau perlukan. Kamu perlukan benda itu kan? Kalau kamu perlukan benda itu, jagalah dia baik-baik. Dalam banyak-banyak di dunia ini yang kita perlukan, tidak ada yang lebih kita perlukan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perlukan obat, yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan ialah Allah, Allahus Syafi. Kalau kita perlukan banyak kawan, banyak orang kuat jaga kita, sebenarnya yang menjaga kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut, "Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin." Kita selalu berfikir kalau saya banyak duit, pangkat besar, saya ada kecukupan segala-galanya. Kita selalu sebut Allahul Kafi. Nampak tak? Jadi di sini, itu yang saya kata tadi, kalau rujuk dalam Quran satu kalimah aja. Allahus Samad. Allah itulah tempat kita bergantung. Jangan bergantung kepada yang lain. Sebab kita ini sepanjang masa perlukan Allah. Ya, awal bulan perlukan Allah, akhir bulan pun kita perlukan Allah. Musim panas kita perlukan Allah, musim sejuk kita perlukan Allah. Waktu muda perlukan Allah, waktu tua kita perlukan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Hai anak Adam," ini hadis qudsi ya. "Hai anak Adam, aku jadikan segala sesuatu untukmu." Semua yang ada di alam ini Allah kata aku buat untukmu. Dan aku jadikan engkau untukku. Semua yang ada di dunia ini Allah buat untuk kita. Maksudnya kalau kamu berupaya menguasainya dan mengambil manfaat darinya, kuasai dan ambillah manfaat. Tetapi dalam kamu ambil manfaat, jangan lupa kepada syariatku. Sebab tu dia dah sebut dulu, patuh pada syariatnya. Apa sahaja yang ada di dunia ini, kalau ia makanan, kamu boleh makan. Kalau ia minuman, kamu boleh minum. Sebab itu Allah berfirman, "Kulu washrabu." Kulu washrabu. Tapi ada batasan. Wala tusrifu, jangan melampau. Bila kamu nak makan, apa yang kamu boleh makan? Kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba. Makanlah apa yang Allah beri rezeki, tapi syaratnya halal lagi baik. Nampak tak? Itu batasan-batasan syariat. Sebab tu dikata Allah berfirman, "Hai anak Adam, aku jadikan segala sesuatu untukmu dan aku jadikan," yang ini yang penting kita faham, jadikan engkau untukku. Allah buat kita ni untuk Allah. Tapi di sini jangan salah faham pula ya. Nanti kita kata orang kata Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsih. Maknanya Allah itu tidak berhajat kepada makhluk. Sedangkan di sini dia sebut, aku jadikan kamu untukku. Bukan maksud untukku itu kerana Allah nak ambil manfaat daripada kita. Dia ada berbeza. Kalau saya kata saya nakkan kamu, saya panggil kamu ke rumah ini, saya bayar kamu RM20 1 jam, ada khidmat yang saya hendak dan saya dapat manfaat daripadanya. Ya, kamu datang rumah, kamu bersihkan kawasan rumah saya bayar RM50. Maknanya untuk saya, kamu buat, saya yang dapat manfaat. Tapi Allah suruh kita jadi abdi kepadanya. Dan bila kita jadi abdi kepadanya, dia suruh kita salat, dia suruh kita puasa, dia suruh kita infak, dia suruh kita pergi Mekah kalau ada istita'ah. Apakah semua itu diambil manfaat oleh Allah? Jawapannya tak. Itu. Sebab itu jangan salah faham bila di dalam hadis qudsi ni Allah sebut, aku jadikan engkau untukku, bukan Allah ambil manfaat. Kerana Allah itu memang sifatnya qiyamuhu ta'ala binafsih al-ghaniyul hamid, yang tidak berhajat kepada sesiapa pun ya. Baik, kita sambung lagi. Kerana itu jangan sibuk dengan apa yang pasti datang kepadamu sehingga meninggalkan apa yang engkau dijadikan untuknya. Allah kata janganlah sibuk sangat dengan benda yang mesti datang kepada kamu. Bekerja untuk benda yang akan pasti datang tak salah. Tapi jangan sibuk sehingga kamu meninggalkan apa yang engkau dijadikan untuknya. Baik. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita? Yang ada kitab nanti kita di sebelah tu dia ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Allah jadikan kita supaya kita tidak mengabdi Allah jadikan kita tidak ada tujuan lain kecuali untuk mengabdi diri kepadanya. Semua yang Allah jadikan di dunia ini untuk kita. Dalil kata semua untuk kita firman Allah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menjadikan untuk kamu apa yang ada di bumi ini. Semuanya sekali Allah buat untuk kita. Cumanya penggunaannya, kalau yang halal dimakan, diminum. Makan dan minum kalau dia halal dan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau dia tidak boleh membawa kepada kebaikan, jangan dimakan. Mungkin kita boleh guna untuk yang lain. Ya, Allah jadikan lembu untuk kita makan, sembelih makan je lah. Ya. Allah jadikan harimau bukan untuk dimakan. Allah jadikan lembu dapat susu dia kita perah minum. Allah jadikan harimau kalau dia ada susu, kalau dapat perah minum je lah. Kalau orang cari susu harimau dia kalau dapat bagus. Tapi Allah jadikan gajah bukan untuk dimakan, tapi boleh gunakan dia untuk tarik kayu balak dan sebagainya. Nampak tak? Itu maksud huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah buat semua untuk kamu, ya. Dialah yang menjadikan untuk kamu semua apa yang ada di bumi. Maksud di bumi ini seluruh alam ni kalau kita boleh ambil manfaat, ambillah manfaat. Tak ada Allah larang. Ya, kalau dulu kita nak ambil manfaat untuk memasak, untuk dapat cahaya kita cari api, kita cari kayu, kita cari daun kelapa waktu malam. Kita ikat, kita jadikan jamung jalan untuk keluar, kan dapat cahaya. Lepas tu akhirnya kita cari minyak tanah, kita pakai lampu minyak tanah. Akhirnya orang pakai elektrik gunakan. Sekarang ini orang ambil manfaat daripada cahaya matahari untuk elektrik. Nampak tak? Haram ke guna tu? Tak. Allah kata huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kalau kamu berupaya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala cabar manusia. Allah cabar manusia kalau boleh naiklah sampai ke langit itu. Tak ingat saya ayat Allah Subhanahu wa taala. In istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Allah kata, kalau kamu boleh nak naik ke langit tu naiklah. Tapi kamu tak akan boleh naik ke kawasan yang tinggi illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan tu bukan bawa sultan. Sultan ni ialah keupayaan yang tinggi, maksudnya ilmu pengetahuan. Kalau kamu tak bawa gas untuk kamu bernafas, kamu tak akan boleh naik ke Everest itu. Ya, jadi maksudnya memang betul lah Allah suruh kita gunakan alat. Tapi ingat, jangan sampai lupa tugas utama kamu pada firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada kamu, ya, kepada aku, kata Allah. Baik. Al-Wasiti dalam mentafsirkan ayat, Al-Wasiti ini seorang ulama tafsir, ya. Dalam mentafsirkan ayat, maksud ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan manusia dan jin kecuali supaya beribadat kepadaku. Maksud ayat ini, kata Al-Wasiti dalam tafsir dia, sesungguhnya kami, yakni Allah. Ini dia guna perkataan kami, ya. Kami apabila diguna oleh Allah maksudnya ialah at-ta'zim, keagungan dan kebesaran, bukan menunjukkan Allah tu banyak. Sesungguhnya kami Allah telah memuliakan anak Adam, manusia, yakni kami serahkan kepada mereka alam seisinya. Seluruh alam ni Allah serah kepada kita. Untuk apa? Nah, kami muliakan anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam dan kami serahkan kepadanya alam ini seisinya melalui ayat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tadi, supaya mereka tidak bingung atau tertipu oleh sesuatu. Itu satu, supaya mereka tidak bingung dan tertipu oleh sesuatu, dan supaya bulat melulu beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita dengar azan dulu ya, masuk waktu Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Baik, kita habiskan sini ya. Firman Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hafal ayat ini semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tegas Allah kata, aku tak jadikan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi kepadanya. Kita lihat tafsiran kepada maksud tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi menurut tafsiran Al-Wasiti. Dikata maksud ayat ini, sesungguhnya kami yakni Allah telah memuliakan anak Adam yakni manusia. Apa macam mana Allah muliakan? Kami serahkan kepada mereka alam seisinya. Kenapa Allah serah kepada kita alam seisinya ini? Supaya kita tidak bingung atau tertipu oleh sesuatu. Kita jangan tertipu sebab semua ni Allah kata memang aku serah pada kamu. Jangan bingung, jangan tertipu. Kamu tengok dia ni sangat bermanfaat. Tapi jangan tertipu dan bingung. Kadang-kadang kamu lihat, pangkat ini kalau saya dapat, memang senang tuan. Kadang-kadang kita fikir kalau saya banyak duit, dipikir banyak harta. Memang saya tak ada jadi masalah. Kalau begitulah nanti kamu tertipu sebab pangkat, duit, apa saja yang ada di dunia ini, semua aku serahkan kepada kamu. Cuma kamu berhak atau tidak mendapatnya melalui panduan daripada syariat. Itu sahaja. Tak ada Allah larang kamu nak memiliki harta yang banyak kalau kamu ada keupayaan menurut syariat untuk dapat harta halal yang banyak. Tak ada Allah larang. Sebab itu misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalau kita nak memberi mas kahwin walau sebanyak mana pun nilainya. Itu kaedah asalnya. Walaupun dari segi hukumnya disebut bahawa mas kahwin paling baik bagi perkahwinan ialah yang mudah. Yang mudah kepada perempuan, yang mudah kepada lelaki-lelaki. Tapi kalau nak bagi banyak tak ada salah. Maknanya Allah, tapi janganlah kerana nak banyak sampai suami berhutang, merompak untuk itu jadi salah kalau menuntut banyak. Ya, jadi dia kata supaya jangan kamu bingung ya. Sebab tu semua aku serah kepada kamu. Satu, jangan bingung.
atau tertipu oleh sesuatu. Dengan yang demikian, dunia ni dah semua aku serah kepada kamu. Kamu kena bulat melulu beribadat. Perkataan melulu selalu dia guna dalam kitab ini. Kita bila gunakan perkataan melulu ni kita tak elok kan. Udak tu masuk melulu, tak ada adab langsung. Tapi maksud dia bulat melulu ni beribadat, mengabdikan diri kepada Allah. Kerja kamu beribadat kepada aku je Allah kata. Sebab dunia ni dah aku serah untuk kamu. Maka sebab itu dengan yang demikian makna ibadat itu sangat luas. Ya, kita pergi bekerja cari rezeki yang halal 8 jam satu hari kita kerja. Ibadatlah tu tapi niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak timbullah lagi masalah kita kata saya tak boleh buat ibadat sebab apa? Sebab saya nak kejar dunia. Allah kata dunia dia dah aku serah dah kepada kamu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang aku buat ni semua untuk kamu. Tapi ingat, aku tak buat kamu kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Maka dengan yang demikian, kita kena sedar kenapa Allah letakkan kita di alam dunia, di antara alam dunia dengan alam malakut, supaya kita sedar kita ada tugas yang tersendiri dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila Allah nak ciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahawa aku nak jadikan di bumi ini khalifah, dan khalifah itu ialah kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kita berhenti pada perkataan 258 di muka surat 279 ya. Tolong tanda dekat situ. Innama wasa'akal kaunu min haitsu jismaniyatik walam yasa'ka min haitsu subuti ruhaniyatik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, beri kesihatan, kita sambung pada jadual yang akan datang insya-Allah. Jadual biasa kita ialah hari Isnin minggu, saya tak ingat ya. Minggu ke berapa? Ya, jadual biasa kita. Sebab yang ini bukan jadual biasa ni, ini tambahan ya. Hari Isnin minggu pertama ya, saya ingat hari Isnin minggu pertama setiap bulan. InsyaAllah ya. Tidak, sebab yang ini bukan jadual biasa. InsyaAllah kita jumpa pada jadual biasa. Saya mohon maaf salah dan silap. Tak ucap lagi selamat hari raya, tapi kalau salah ucap pun orang kata dah 10 Zulkaidah. Tak apalah, saya ucap selamat hari raya, maaf zahir batin ya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Kita akhiri majlis ilmu pada malam ini dengan tasbih serta suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.